Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, kerusi pun ada selesa? Ya sudah. Dah, okey. Kipas tengok okey. Okey. Okey, jadi puan daripada mana tadi? Saya daripada rumah. Daripada rumah. Daripada rumah buat apa tu? Sebelum saya datang sini tadi, saya settlekan hal keluarga dulu. Saya settlekan anak saya, bagi makan apa semua, masak, kemas rumah apa semua. Bila dah settle rumah, baru saya datang sini. Oh, jadi betul lah apa yang saya tengok di orang bertujuan. Puan kata puan ada seorang anak ya? Ya, betul. Oh, okay. Ini puan dah berkahwin lah. Okey, jadi kalau puan ada apa-apa puan nak tanya? Tak ada. Okey, jadi tadi sedia maklum lah. Hari ini saya adalah kaunselor kepada puan hari ini, dan puan adalah klien kepada saya lah. Jadi kalau tak ada apa-apa, kita boleh teruskan kepada agenda kita lah untuk sesi kaunseling lah. So dan sebelum tu saya nak memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Zarif Izzabil Zaman. Saya adalah student ijazah sarjana muda kaunseling Islam daripada Universiti Sultan Al-Aisyah, mana hari ini saya adalah kaunselor perempuan lah. Okay. Saya berasal daripada Kelantan dan saya merupakan student di semester keempat dalam bidang kaunseling lah. So saya kalau boleh, saya nak minta puan perkenalkan diri dulu. Nama saya Nurul Binti Habib, umur 23 tahun. Saya dah berkahwin, punya seorang anak lelaki. Buat masa sekarang ni saya tinggal dengan family kecil saya lah. Dan saya bekerja sebagai pembantu jualan dekat TM Value Mart. Dan saya juga merupakan student UiTM Seri Iskandar, student PJJ. Oh, okey. Maknanya puan cerita yang puan ni sudah berkahwin lah. Kahwin, dan puan juga seorang pelajar yang mengambil pelajaran jarak jauh di Universiti Seri Iskandar ya. Boleh saya tahu kos apa yang puan belajar? Saya ambil ijazah sarjana muda sumber manusia. Oh, human resources lah. Okey, puan juga bekerja ya. Maknanya kerja full time, belajar tu part time. Okey. So, saya juga nak tanya, puan sebelum ni ada pernah join apa-apa sesi kaunseling? Tak pernah. Tak pernah lagi. Jadi, saya nak ceritakan kepada puan lah sedikit pasal macam mana sesi kaunseling ni berjalan. Dan takut jikalau puan ada timbul kerisauan apa-apa, so saya akan ceritakan lah. Dan sesi kita pada hari ini akan berjalan di bawah etika kaunseling, di mana ada etika perasaan, di mana saya ataupun puan cerita sini habis sinilah. Mana kalau puan mendapati isu puan ni, puan dengar daripada orang luar ataupun puan orang tahu isu yang puan ceritakan kepada saya hari ini, puan boleh lapor kepada saya punya penyelidik, iaitu puan jangan risau, apa-apa yang puan ceritakan kepada hari ini semuanya akan dirahsiakan dan tidak akan dibawa keluar. Jadi kita akan ada 3 sesi lah. Dan sesi kita akan berjalan selama 30 minit. Jelas apa? Okay. Kalau tak ada apa-apa, kita boleh teruskan. Okay. Jadi puan, boleh saya tahu latar belakang puan dari latar belakang puan selain daripada apa yang saya tahu di borang persetujuan? Sekarang ni saya pun tak tahu nak cerita apa, sebab maksudnya benda biasa itu je kot. Yang mungkin saya nak tahu adalah suami saya pun seorang student juga, dia student full time. Dan sekarang ni yang mesti akan tanggung family kecil juga adalah saya lah. Saya lah penanggung utama family. Saya tak cakap yang suami saya tak menanggung, ada. Cuma saya buat sekarang ni, saya lah tunjang untuk dalam kewangan keluarga. Dan dalam masa yang sama juga, saya kena bahagikan masa saya untuk antara family, pelajaran dengan pekerjaan, disebabkan saya juga student kan. Dan saya juga bekerja secara full time, dan saya pula bekerja selama 6 hari dalam masa seminggu. Okay. So
berdasarkan apa yang Puan cerita, Puan adalah mencari rezeki yang utama lah. Oh, sebabkan suami Puan dia seorang student yang full time lah. Okey, Puan juga bekerja selama 6 hari seminggu. Maknanya Puan banyak komitmen lah. Okey, jadi apa yang saya lihat di borang tadi, Puan ada menyatakan yang Puan nak bercerita tentang kerjaya dan pembahagian masa. Di mana, jadi apa yang Puan dapat? Boleh tak Puan ceritakan apa yang berkaitan dengan dua perkara ni? Seperti yang awak sedia maklum, disebabkan saya bekerja selama 6 hari dalam masa seminggu, dan kerja saya ni saya belajar pada hari Sabtu, bukan pada bukan setiap minggu saya belajar pada hari Sabtu. Maksudnya sebulan tu mungkin dalam 2 kali kelas. Maksudnya 2 kali Sabtu lah, pada awal bulan dengan akhir bulan. Manakala kerja saya pula adalah saya bercuti pada hari Khamis. Kat situ jadi masalah bila saya terpaksa tukar cuti. Saya terpaksa deal dengan saya punya ketua bahagian untuk tukar cuti dan untuk cuti bila ada kelas lah. Dan disebabkan saya bekerja shift, kadang-kadang saya shift pagi. Kalau shift pagi masih boleh diterima. Bila shift malam tu saya terpaksa bekerja sehingga lewat malam, pukul 10 pada lewat. Jadi sekiranya dalam masa seminggu tu saya banyak shift malam, dan masa minggu tu pula saya ada kelas, benda tu jadi susah untuk saya susun masa dengan baik, disebabkan saya terlalu penat. Lagi-lagi kalau nak dekat waktu perayaan ataupun waktu hujung minggu, Sabtu Ahad kan, cuma Sabtu Ahad, disebabkan pelanggan yang terlalu ramai. Jadi dekat situ, dan saya juga terpaksa bahagi masa saya antara kerja, family, iaitu husband dan anak, and pembelajaran, disebabkan saya ambil degree. So assignment saya bukan waktu masa saya diploma dulu, dan disebabkan saya part time, saya terpaksa belajar sendiri, lebih kepada belajar sendiri dan sebab sendiri. Jadi Puan ceritakan di mana isu yang berkaitan dengan masa dan kerjaya itu, di mana Puan mengalami orang kata apa, pengurusan masa lah. Pengurusan masa di mana Puan terlalu penat, komitmen Puan terhadap kerja dan kelas Puan di setiap bulan 2 kali ya. Dan Puan juga kena ada komitmen dengan keluarga, di mana menyebabkan Puan ni, apabila Puan terlalu banyak shift malam dan dekat perayaan, menyebabkan Puan tak ada masa lah untuk diri Puan dan keluarga Puan sendiri. Menyebabkan benda tu membuatkan Puan penat lah. Betul ke apa yang saya cerita? Ya, betul. Jadi boleh teruskan? Jadi sekarang ni saya tak tahu sama ada saya patut atau tidak teruskan pembelajaran PJJ saya. Saya ambil PJJ ni sebab sekarang kalau kita nak naik pangkat ataupun kita nak ke tangga gaji lebih tinggi, seperti kita sedia maklum, kita kena ada maksudnya kita punya tingkat pembelajaran pun kena tinggi. Disebabkan itulah saya ambil PJJ. Tapi disebabkan kekurangan masa dan saya pula kerja shift, saya tak tahu sama ada saya patut berhenti belajar, teruskan bekerja, ataupun saya patut cari kerja lain dan teruskan belajar. Sebab waktu sekarang kalau kita tukar berhenti kerja untuk cari kerja lain, kemungkinan besar susah untuk kita cari kerja lain. Disebabkan persaingan antara kerja yang lain. Jadi Puan apa yang Puan ceritakan, Puan sebenarnya belajar pada masa sama, bekerja juga, kerana Puan mementingkan dua-dua lah. Maknanya Puan cakap, apa yang Puan kata, sekarang ni zaman ni memerlukan pembelajaran lah untuk naik pangkat. Dan Puan cakap Puan juga berlaku krisis, di mana kalau nak berhenti kerja akan mengalami pekerjaan di mana persaingan antara pekerja yang lama dan baru nak masuk ke tempat yang baru lah. Okay, boleh? Okay, jadi Puan boleh teruskan? Jadi dekat situ saya pun tak tahu, saya masih dalam dilema sama ada saya patut atau tak berhenti belajar. Adakah saya patut berhenti belajar ataupun patutkah saya teruskan
berhenti tu maksudnya berhenti terus ke berhenti sementara? Tu pun masih tengah saya fikir lagi. Sebab kalau saya berhenti terus, sayang lah sebab saya dah semester 2 kan. Sayang. Dan dengan yuran yang setelah bayar, memang sayang sangat-sangat. Kalau berhenti sementara, untuk pembelajaran dia ada had. Dia ada had dia. Maksudnya kita boleh tangguh berapa sen, lepas tu kita akan sambung balik belajar. Sebab kalau kita berhenti terus, nanti kita akan terus dibuang dalam masa yang terlalu lama lah. Kalau berhenti kerja, saya kena tanggung family saya. So kalau saya berhenti kerja, dan saya fikir kalau saya tak dapat kerja, macam mana pula family saya? Siapa yang nak bagi duit tanggungan kepada family saya, anak saya, suami saya. Jadi itu adalah antara isu-isu yang bangkit lah daripada situ. Mana Puan cakap jika lawan berhenti kerja, siapa yang nak cari rezeki kan. Dan Puan juga cakap kalau nak berhenti pun dia ada tempoh yang diberikan untuk kepada pelajar, berapa lama yang dia berhenti. Dan kalau nak berhenti terus tak boleh sebab Puan juga pun dah sen 2 kan. Jadi sayang lah kan. Jadi daripada situ apa yang Puan rasa, apa yang isu yang Puan isu timbul tu, jadi apa yang Puan rasa Puan boleh buat? Buat masa sekarang ni masih dalam perancangan. Saya rasa macam nak teruskan, dan ada juga saya cuba untuk minta bantuan pembelajaran daripada pihak universiti sendiri dan pihak luar. Pihak luar tu antaranya adalah Yayasan Perak. Antaranya sebab susah sikit nak cari beasiswa untuk part time ni. Sebab mostly beasiswa dia akan tanggung yang full time. Untuk yang part time memang susah sangat nak cari. Kalau ada pun bukan dia beasiswa, mostly ni adalah loan. Loan yang disediakan adalah MARA, PDPTN. Tahu saya lah, MARA dengan PDPTN lah yang available under MARA, under UiTM. Kalau beasiswa yang setakat ni saya jumpa hanyalah beasiswa yang disediakan oleh UiTM, iaitu program Musahadah dengan Yayasan Perak. Saya dah apply untuk Yayasan Perak, tapi tak dapat jawapan lagi. Dan untuk UiTM pula dia tak buka lagi. So kalau saya berhenti kerja, macam saya cakap lah, kalau saya pergi kerja, saya fikir siapa yang nak tanggung yuran pembelajaran, sewa, duit, barang dapur, apa semua. Kalau saya berhenti belajar pula, sangat sayang. Sebab saya dah sen 2, tinggal lagi, maksudnya saya dah lengkap setahun, saya dah habiskan 1 tahun, so ada lagi 3 tahun pembelajaran. Sangat sayang. Okay. Jadi Puan ada beberapa cara lah yang Puan telah buat, iaitu minta beasiswa daripada pada universiti sendiri dan beberapa badan di Perak lah. Jadi kalau saya nak tahu macam mana progres dari segi beasiswa. Dan beasiswa tu sebenarnya maknanya Puan cuba dapatkan beasiswa tu untuk meringankan beban sedikit lah macam tu. Ya betul. Sebab beasiswa yang kalau sekiranya saya dapat beasiswa yang diberikan oleh UiTM, pembelajaran saya ditanggung 1% oleh UiTM, dan maksudnya satu masalah saya dah selesai. So yuran pembelajaran saya tak perlu fikir sebab ditanggung sepenuh 1%. Just saya perlu bekerja untuk mencari nilai duit untuk sewa. Maksudnya keperluan harian saya lah, keperluan harian. Okay. Maksudnya Puan cuba meringankan sedikit lah beban Puan dari menggunakan beasiswa itulah. Okay, dari segi beasiswa, apa lagi yang Puan cuba buat, sama ada discuss dengan husband ataupun Puan sendiri, daripada ahli keluarga Puan sendiri, yang paling dekat suami Puan lah, dia ada ceritakan apa-apa plan tindakan yang baru ke, ataupun Puan sendiri memikirkan plan yang lain, sama ada untuk kalau terpaksa ke macam mana? Saya ada berbincang tentang itu dengan suami saya.
dia kata suruh try dulu apply untuk beasiswa UiTM tu. Dan sekiranya dapat, sebab suami saya pun dia ada pendapatan dia sendiri, jadi kalau gabung pendapatan kami buat masa sekarang ni cukup lah. Kalau tak ada apa-apa yang jadilah buat masa sekarang ni, alhamdulillah cukup. Tapi kalau dapat tolak, kalaulah saya diberi peluang untuk dapat beasiswa tu, ringanlah beban saya sedikit dengan suami. Dan suami kata try je minta dulu, kalau dapat alhamdulillah, dan kalau tak dapat dia kata sebab dia pun dah nak cuti SEM. So kalau tak dapat, dia akan sepanjang cuti SEM tu dia akan mencari pekerjaan lah untuk tanggung kami, untuk bantu saya dalam mencari rezeki. Dia pun kata waktu sepanjang cuti SEM nanti dia akan kerja, kumpul duit dan bantu saya lah untuk selesaikan usaha rumah. Dan saya pun sendiri juga rasa terbeban sebab saya pun ada loan dengan PTPTN based on diploma dulu. So tanggungan saya sangat banyak. Oh, jadi pun ada berpakatlah dengan suami untuk mencari alternatif. Mana suami puan pun dia akan berhenti, dia akan habis SEM yang lama ni, masuk SEM baru, mana dia akan bekerja lah untuk membantu puan. Dan puan juga ada memohon beasiswa berdasarkan apa yang suami puan bagi cadangan lah. Okay, so boleh saya tahu sekarang apa perkembangan beasiswa tu? Untuk UiTM tak buka lagi, dia nak buka dah dalam minggu ni. Nanti saya akan apply dan tunggulah kalau dapat. Tunggu dulu sama ada lulus atau tak. Kalau lulus saya akan pergi temu juga, dan lepas temu juga tu baru saya akan tahu result. Jadi sekarang ni benda tu masih lagi dalam pertimbangan di pihak UiTM lah. Okay. Selama saya nak tahu sebelum ni, maknanya puan dah belajar lama lah, bekerja pun lama lah. Jadi macam mana puan boleh konsisten, dan kalau kata benda tu adalah satu masalah, kenapa puan mesti lagi boleh survive sampai sekarang? Sebelum ni macam mana? Okey, sebab untuk kerja, sebelum saya sambung belajar, saya dah kerja dalam 3 bulan macam tu. Saya dah kerja 3 bulan baru saya sambung belajar. Okay, bila saya start sambung belajar tu lah yang saya arrange masa tu jadi macam susah sikit nak arrange. Selalunya kalau saya masuk kerja pagi, saya akan, kalau minggu tu ada kelas, selalunya saya bercuti pada hari Khamis. Setiap minggu saya akan bercuti pada hari Khamis. Dan sekiranya kalau saya ada kelas pada minggu tu, saya terpaksa berjumpa dengan saya punya ketua bahagian, discuss dengan dia untuk tukar cuti ataupun ambil cuti pada hari Sabtu. Kalau tukar cuti maksudnya saya akan bekerja pada hari Khamis dan bercutilah pada hari Sabtu. Okey. Lepas tu kelas saya pula baru mula daripada pagi, start pukul 8.30 sehingga pukul 6 suku. Kelas 4 kelas straight daripada pagi sampai ke petang. Dan lepas habis kelas, waktu malam pula saya terpaksa spend masa dengan family. Walaupun saya penat untuk esoknya kerja, saya terpaksa juga spend masa sebab kita ada anak kecil kan, kita tak nak biarkan dia seorang-seorang. So saya juga terpaksa spend masa dengan anak. Balik rumah kena masak pula untuk suami. Kalau rumah bersepah kita kena kemas. Sebab biasalah kalau ada anak kecil, rumah mesti akan berselerak, punya confirmnya akan berselerak. So kadang-kadang pembahagian masa tu jadi macam, kadang-kadang saya terlalu overwork. Bila kita penat dekat kerja, kita tak boleh nak fokus pada benda lain. Saya susah nak bagi masa dengan anak. Kadang-kadang saya memang tak ada masa pun dengan anak. Kadang-kadang memang tak ada masa pun untuk bercakap dengan suami, untuk bersembang dengan suami. Ataupun bila saya terlalu banyak sangat dengan assignment, saya sakit disebabkan terlalu penat. Jadi puan cerita di mana puan itu adalah salah apa yang terjadi lah sepanjang puan belajar apa semua, dan macam mana puan handle masa puan, dan dalam handle masalah tu, dalam handle masa pun puan menghadapi beberapa isu di mana puan terlalu overwork. Jadi dari segi situ dia tertanya, suami pun tidak tahu puan langsung tu? Bantu. Kalau dalam kerja memang saya tak pernah campur dengan hal kerja. Suami saya sebenarnya bantu dalam
hal uruskan anak, dalam hal mesti dalam hal rumah lah. Kalau sebab saya bukan jenis yang bawa suami masuk ke tempat kerja, maksudnya hal kerja. Kalau hal kerja saya just tinggalkan dekat tempat kerja. Yang jadi masalahnya bila saya balik ke rumah, saya susah untuk spend masa dengan suami saya. Kalau suami saya ajak sembang ke, atau suami saya ajak keluar ke kan, mintakan masak benda yang special ke, saya susah nak buat benda tu. Sebab mungkin sama ada saya penat terlalu sangat penat bekerja, ataupun terlalu, kalau kelas pula disebabkan saya balik petang kan, daripada pagi sampai petang, mungkin terlalu penat sangat dengan kelas, dengan assignmentnya lagi. Okey, maksudnya daripada itu adalah beberapa kesan yang Puan alami lah. Sebab terlalu overwork dan terlalu banyak perkara yang Puan buat. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa, saya nak minta kita berhenti dulu setakat ni. Kalau tak ada apa-apa, Puan, jadi saya minta izin untuk kita berhenti. Kita akan lanjut kepada sesi kedua lah. Boleh ke? Boleh. Okay, jadi sebelum tu saya nak buat rumusan sedikit. Di mana Puan mempunyai isu, Puan ada bercerita tentang Puan mempunyai isu segi masa dan kerjaya, di mana Puan dah dilema di mana Puan nak sambung belajar ataupun nak fokus kat belajar ataupun fokus nak dekat kerja. Kerana Puan mempunyai tanggungan, dan Puan juga nak berhenti pun tak sanggup sebab dah belajar selama setahun. Puan juga ada ceritakan di mana Puan mendapat banyak kesan lah dari segi pekerjaan dan belajar pada masa yang sama, di mana Puan mengalami overwork. Bila overwork tu Puan terlalu penat, dan Puan menghadapi krisis nak spend masa dengan family semua. Dan dari segi itu juga Puan ada cari alternatif di mana Puan ada minta beasiswa untuk meringankan beban Puan dan keluarga. Dan benda itu lagi masih lagi dalam proses lah. Betul ke? Ya, betul. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita akan berhenti dulu dekat sini. Kita akan teruskan sesi pada sesi yang kedua nanti. Okey, Puan, terima kasih Puan. Okey, Assalamualaikum. Salam. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okey, hari ni kita di sesi yang kedua lah. Jadi boleh saya tahu Puan dari mana tadi? Saya baru balik daripada beli barang dengan husband. Lepas husband hantar anak dengan tak barang. Lepas tu saya drive lah datang sini. Okey, jadi beli barang lah tadi Puan. Okey, Puan macam mana hari ni? Okey. Okey. Perasaan daripada emosi Puan pada hari ni macam mana? Alhamdulillah, saya happy je. Cuma penat sikit lah sebab saya baru balik daripada beli barang. Jadi perasaan emosi Puan pada hari ni lebih baik lah daripada sebelum? Ya, betul. Okey, jadi sebelum itu saya nak ingatkan sesi kita ni berada di bawah etika kerahsiaan, mana kita sini habis sini lah. Mana kalau Puan mendapati isu-isu Puan ataupun apa yang Puan ceritakan pada saya pada orang lain, Puan boleh laporkan kepada penyelia saya lah, iaitu Puan Shima. Okey, boleh Puan? Boleh. Okey, jadi saya nak cerita balik pada sesi yang lepas. Puan ada ceritakan mana Puan isu di mana dari segi kerjaya dan bagian masa di mana Puan terpaksa kerja dan pada masa sama kena belajar lah. Puan ada family yang Puan nak kena tanggung, dan Puan mengalami kepenatan sebab overwork kan. Di mana Puan, kalau Puan ada kelas Puan pukul 8 sampai pukul 6, mana Puan mempunyai 4 kelas sehari. Jadi dari situ Puan juga jadi tak ada masa untuk spend masa dengan family. Dia menyebabkan Puan rasa macam
tak pasti nak sambung belajar ataupun nak terus fokus pada kerja. Tapi puan ada cuba untuk mendapatkan beasiswa lah dari puan sendiri, iaitu UiTM. Dan puan juga ada berpakat dengan husband, di mana ketika husband habis belajar untuk SEM dia yang sekarang ni, dia akan kerja lah. Dan puan juga cuba bagi masa dengan family, dengan suami dan anak puan lah. Betul. Okay, tapi puan cuba dapatkan beasiswa untuk meringankan beban puan dalam pembiayaan kos belajar. Dan puan juga ada berpakat dengan suami, di mana kalau suami sudah habis untuk sendiri yang sekarang, dia akan bekerja lah untuk membantu puan mencari pendapatan. Okey, boleh puan? Ya, betul. Okey, jadi boleh saya tahu perkembangan puan sekarang macam mana? Maksudnya macam apa yang puan buat sekarang, dan apa orang kata apa macam mana sekarang punya ni. Macam kemarin dulu tu puan ada ceritakan yang puan ada minta beasiswa. Jadi tempoh kita pada sebelum ni adalah 2 minggu lepas lah. Okay, jadi dalam 2 minggu ni macam mana puan? Apa perkembangan? Okey, untuk perkembangan beasiswa saya tu, alhamdulillah saya telah dikawalkan oleh UiTM 100% penanggungan yuran pengajian. Dan saya rasa sangat bersyukur sebab satu beban saya telah hilang. Maksudnya saya tak perlulah untuk bekerja lebih masa, ataupun saya tak perlulah korbankan cuti umum untuk dapatkan duit lebih untuk tanggung pembayaran yuran pengajian, disebabkan saya dah dapat beasiswa lah. So tinggal ni je lah, tanggungan untuk seharian dengan inilah tanggungan bulanan, maksudnya loan belajar, duit sewa, duit minyak kereta, anak-anak, laskar. Jadi puan, sebelum tu saya nak cakap tanya kepada puan sebab puan dah dapat beasiswa. Okey, di mana puan rasa selama ni beban puan jadi ringan sikit lah, sebab puan dah dapat beasiswa daripada universiti puan sendiri ya. Okey, dan puan sekarang tak perlulah nak bekerja lebih masa, di mana puan nak kerja OT je orang panggil. Jadi puan boleh bekerja dengan normal, dan puan juga boleh spend masa lah untuk di puan sendiri, untuk lebih fokus pada kesihatan diri, dan boleh bagi masa untuk belajar je puan. Okay, jadi puan selain daripada itu, apa juga yang puan lakukan sepanjang 2 minggu, ataupun apa puan tindakan puan yang puan dah buat masa 2-3 minggu? Saya ada berbincang dengan suami saya soal masa saya bekerja, dan suami saya bagi cadangan untuk berbincang dengan ketua bahagian saya supaya minta, kalau boleh minta kerja lebihkan shift kepada belah siang lah berbanding belah malam. Boleh juga ambil, sebab saya pun kena adil lah dengan pekerja lain, tak boleh lah saya seorang je kerja shift pagi, betul tak? Jadi suami suruh pertimbangkan untuk minta lebih shift pagi. Jadi saya pun ada pergi berbincang dengan ketua bahagian saya dan supervisor, exec dengan supervisor saya pergi. Setelah berbincang dan ada juga pertukaran, alhamdulillah saya punya ketua bahagian beri peluang untuk saya lebihkan shift pagi berbanding shift malam. So buat sekarang ni, kalau 6 hari bekerja, saya 2 hari kerja shift malam. Shift malam tu maksudnya saya kerja daripada pagi sampai malam. Dan shift pagi pula 4 kali. 4 kali tu maksudnya saya kerja daripada pukul 9 sampai pukul 5. 5. Okey, jadi puan ada pergi, puan dan suami ada berbincang lah, mana suami puan memberi cadangan untuk deal dengan supervisor lah, supervisor, mana untuk meminta dan adjust lah, di mana supaya puan banyak dapat shift pagi. Okey,
Dan Puan mendapat kebenaran lah untuk lebih pagi. Dan dari situ Puan juga dapatlah orang kata spend masa dengan family. Dan tidak terlalu penat kerana Puan boleh balik sebelum orang kata apa, malam sebelum malam. Jadi dari situ apa yang Puan rasa dari semua apa yang Puan dah buat? Masa sekarang ni sebab benda ni baru lagi dan saya pun masih belajar untuk menyusun haluan gerakan masa saya, dan saya akan bagi tempoh sebulan dulu untuk saya biasakan dengan situasi sekarang. So jadinya kalau saya balik petang, mungkin maksudnya kalau saya balik petang tu saya dah bekerja dalam office hour lah 9 sampai 5. So maksudnya daripada situ saya akan belajar apa yang patut saya buat. Maksudnya mungkinlah waktu pagi tu saya dah bangun, kalau maksudnya waktu pagi tu saya dah boleh settle kat urusan pagi, bangun pagi, semayang apa semua, boleh dah siapkan bekalan untuk suami dengan anak sebelum pergi kerja. Lepas tu petang saya dah boleh balik ambil anak taska, boleh balik dengan suami. Lepas tu masak untuk malam tu seperti biasalah, masak, spend masa dengan anak, bla bla bla, dan rehatnya dia bekerja masa biasa lah, macam office hour. Maknanya Puan mesti lagi catch up untuk menstabilkan masa Puan dengan jadual baru lah. Tapi saya nampak Puan lebih happy lah berbanding dengan sebelum ni. Ya, saya lebih happy sebab saya tak terlalu penat, dan saya tak perlu pun kerja lebih masa, dan saya ada masa untuk diri saya ada masa untuk anak-anak, untuk anak dan suami. Jadi Puan nampak gembira lah dari apa yang saya boleh ceritakan, berdasarkan apa yang Puan cakap. Tapi Puan perlukan sedikit masa lagi lah untuk membiasakan diri dengan jadual baru ya. Jadi macam Puan, saya nampak bila saya nampak Puan dah nampak happy kan, dan Puan dapat plan dengan plan baru, adakah Puan rasa isu masa dalam kerjaya Puan ada masalah lagi? Buat masa sekarang ni mungkin yang susahnya adalah bila saya diberi assignment oleh pensyarah. Jadi masa untuk saya spend masa dekat, disebabkan saya balik malam, so hanya balik petang, jadi masa dengan family saya hanyalah waktu malam lah. Jadi kalau saya ada assignment yang terlalu banyak, lagi-lagi dah nak akhir SEM, so assignment, kerja khusus memang sangat banyak. Jadi bila dah terlalu banyak, kadang-kadang lepas balik kerja saya terpaksa fokus pada assignment lah untuk siapkan sebelum due date. Kadang-kadang anak saya terlambat, bukan tak terlambat, maksudnya saya tak ada masa dengan dia. Jadi Puan ceritakan mana Puan sekarang ni cuma dekat waktu exam lah. Exam dan mana tu. Jadi Puan ceritakan mana sekarang ni Puan makin dekat dengan exam lah. Mana Puan sedikit busy lah. Sampaikan Puan tak dapat nak spend masa dengan anak. Jadi tapi benda itu sebenarnya sekejap je kan. Jadi kalau ikutkan, saya nampak Puan macam dah makin okey. Jadi Puan rasa macam mana dari segi isu masa dan kerjaya Puan? Untuk masa sekarang ni, masa tak boleh nak cakap lagi. Saya pun tak tahu nak cakap. Kena tengok dulu, bagi saya masa untuk saya biasakan dengan keadaan semasa. Dan buat masa sekarang ni pun di tempat kerja tak terlalu banyak, sebab kami dah ambil beberapa orang baru, beberapa orang asing baru. Maksudnya kerja kami telah dikurangkan daripada sepatutnya. Contohnya kalau daripada kami terpaksa buat 10 kerja, dah disebabkan ada orang baru, bolehlah seorang buat 5 kerja ke. Jadi waktu kerja saya tak terlalu penat. So bila dah balik rumah tu, bolehlah nak settle rumah apa semua. Cuma masalah sekarang bila assignment terlalu banyak, dan tu pula waktu kat tempat kerja ada kerja banyak. Adakah assignment adalah satu masalah buat Puan?
Tidak, cuma mungkin saya sendiri tidak yang masih tak reti untuk susun masa bila nak buat assignment, bila nak kena spend time dengan family. Mungkin ini disebabkan oleh jadual baru lah, faktor jadual baru. Ya, betul. Sebelum ni Puan ada masalah dari segi kewangan ya. Okey, jadi jadual dah baru, adakah kewangan still lagi ada masalah? Buat masa sekarang ni disebabkan saya dah tak kerja lebih masa dan saya dah kurang ambil kerja pada cuti umum. Maksudnya gaji saya normal lah, gaji basic. Buat setakat ni tak ada sebab pembelajaran saya telah ditanggung dan disebabkan suami pun ada pendapatan sendiri, maksudnya pendapatan sendiri. Jadi tak ada kacau lah, cukup tak ada lebih. Nak cakap lebih sangat pun tak ada, cukup lah. Ada simpanan cukup untuk 1 bulan, dan cukup kalau ada emergency pun ada duit lebih untuk kami guna. Maknanya Puan dengan suami berusaha untuk manage duit lah. Ya. Jadi daripada situ saya rasa Puan dan keluarga dah okey lah, dan Puan sendiri pun dah boleh manage. Jadi saya harap Puan boleh teruskan lah benda tu, dan Puan berusaha dengan lebih baik lah, supaya Puan tidak lagi mengalami masalah dari segi pengurusan masa, kerjaya. Dan saya tengok Puan sebenarnya seorang yang kuat lah, dan Puan dapat mengubah isu yang Puan hadapi. Jadi saya harap Puan boleh teruskan. Jadi kalau tak ada apa-apa, saya minta izin untuk tamatkan sesi pada sesi kedua ni. Boleh ke Puan? Boleh. Okey, sebab itu saya nak buat kesimpulan sikit. Saya nak buat rumusan untuk pada hari ni lah. Jadi hari ni Puan ada ceritakan yang Puan dah dapat beasiswa, dan Puan juga dapat jadual baru je, mana Puan lebih mendapat shift pagi. Dan daripada situ dia memberikan Puan kelegaan lah. Tapi ada beberapa isu yang baru dia berbangkit, mana Puan masih lagi tidak dapat membiasakan diri dengan jadual baru. Dan Puan juga makin dekat dengan semester yang last, di hujung SEM lah. Di hujung SEM mana Puan banyak assignment dan dekat exam, sebab Puan sedikit sibuk lah. Dan Puan juga rasa sekarang Puan lebih okey daripada sebelum ini. Dengan Puan dah tak ada masalah dari segi pembahagian masa dan kewangan. Dan Puan juga dengan husband sama-sama bekerjasama lah sekarang. Jadi boleh saya Puan? Okey, jadi terima kasih untuk sesi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan, okey, seperti yang Puan tahu, kita pada sesi yang ketiga lah, sesi terakhir. Jadi sebelum itu saya nak tanya Puan, macam mana hari ni? Okey, alhamdulillah. Jadi untuk hari ni kita tengoklah macam mana kan. Kalau kata Puan okey, jadi sesi ni tak akan berapa lama lah jadi. Okey. Sebelum tu saya nak ingatkan, sesi kita ni di bawah sesi kerajaan, mana kita cerita sini habis sini lah Puan. Dan kalau jika Puan mendapati sesi kita ni orang luar tahulah, orang luar bercakap pada sesi apa yang Puan cerita saja, Puan boleh lapor kepada penyedia saya iaitu Puan Shima. Jadi Puan ada nak cerita apa-apa ke? Nak tanya apa-apa? Tak ada. Okay, boleh kita teruskan? Boleh. Okey. So Puan boleh selesa? Okey. Saya kita dah teruskan. So saya nak recap balik apa yang sesi kita dah lepas, yang sesi kedua, mana Puan ceritakan di mana Puan sudah mendapat beasiswa, dan Puan juga dah dapat jadual yang baru. Dan saya sendiri nampak yang Puan makin dah okey lah pada sesi yang kedua tu, kerana emosi Puan makin stabil. Dan Puan juga boleh bekerjasama dengan husband lah untuk membantu satu sama lain lah. Puan juga ada ceritakan di mana Puan juga mengalami sedikit krisis untuk adapt dengan jadual yang baru, dan Puan juga sibuk sedikit sebab makin dekat exam lah. Boleh? Betul? Okay, jadi boleh saya nak tahu sedikit
Puan Puan ceritakan pada saya itu tentang krisis kan. Adakah benda itu masih belum selesai ataupun dah okey? Alhamdulillah waktu sekarang ni okey. Dan time management saya pun alhamdulillah dah waktu sekarang ni stabil. Saya dah boleh follow the flow, saya dah boleh ikut flow. Perlahan-lahan masih belajar lagi untuk inilah bagi masa dengan semua benda ni. So Puan ceritakan yang Puan dah boleh slow catch up lah. Puan dah biasakan diri lah. Dalam mana Puan dah songkit dengan jiwa baru, dan isu yang pada sesi hadapan yang Puan nyatakan itu dah selesai lah. Ya, betul. Okay. Jadi kat sini saya nak tanya Puan, adakah apa keputusan Puan selepas Puan dalam 3 minggu ni, apa yang Puan dah nampak dari perjalanan karier Puan dan pelajaran? Adakah salah satu perlu dikongsikan ataupun macam mana? Buat masa sekarang ni disebabkan pembiayaan pengajian UiTM dah tanggung, satu masalah dah selesai. Mungkin saya akan teruskan belajar disebabkan itu adalah peluang mungkin hanya sekali saja datang. So kalau saya tinggalkan memang sayang lah, sebab saya dah diberi peluang yuran pengajian saya ditanggung. Mungkin saya akan teruskan belajar dan akan belajar juga untuk adaptkan masa dengan waktu belajar untuk bekerja pula, disebabkan saya telah diberi peluang untuk kerja pada waktu siang, lebih kepada shift siang berbanding malam. Dan rakan sekerja saya juga sudi untuk meringankan beban saya waktu bekerja dengan membantu saya dan sekiranya saya di kelas, diorang akan backup lah kerja saya sepanjang saya tak ada. So jadi bila saya balik kerja, saya tak terlalu penat. Dan kalau disebabkan saya tak terlalu penat, saya boleh spend masa dengan anak. Dan sekiranya saya ada banyak assignment, saya dah ambil keputusan untuk buat assignment yang paling awal nak hantar untuk siapkan dulu. Maksudnya saya tidak buat assignment secara buat sini sikit, betul buat sini sikit. Maksudnya saya dah decide untuk siapkan satu assignment, satu assignment saya hantar dan teruskan pula dengan assignment yang lain. Maknanya Puan dah plan awal lah. Puan orang kata apa, sekarang ni Puan dah nampak Puan buat keputusan mana Puan nak teruskan semuanya lah. Kerana Puan dah boleh manage, mana dari segi kerjaan Puan rasa Puan dah selesa sebab ada sokongan daripada kawan sendiri. Dan Puan juga boleh tahu macam mana nak plan belajar assignment apa semua dengan settlekan lebih cepat, dan tidak melengahkan assignment lah. So adakah ada masalah lain pun? Buat masa sekarang ni alhamdulillah tak ada. Jadi kalau tak ada apa-apa, boleh ke saya nak minta untuk kita tamatkan sesi? Ataupun kalau ada apa-apa, Puan boleh cerita lagi? Tak ada pun. So far so good. Sebab saya rasa bersyukur sangatlah orang sekeliling saya sudi membantu dan meringankan beban saya. Dan saya pun tak sangka perkara ni boleh berjalan dengan lancar. Disebabkan oleh bantuan daripada orang sekeliling lah, dan suami saya sendiri, terutamanya suami saya sendiri. Jadi kita boleh tamatkan sesi lah Puan. Jadi saya akan buat kesimpulan untuk keseluruhan sesi, di mana Puan mempunyai isu di mana Puan itu berjaya dengan masa lah, di mana Puan terlalu penat dan disebabkan komitmen bekerja dan seorang belajar, di mana Puan ni adalah seorang penuntut pelajaran jarak jauh di Universiti Sri Iskandar di Perak. Sri Iskandar ya? UiTM kan? Okay. Maafkan saya. Jadi Puan juga bekerja, di mana Puan perlu menanggung keluarga Puan. Itu suami Puan yang full time belajar, dan Puan juga ada seorang anak. Puan juga Puan menghadapi masalah dari segi terlalu penat, kerana Puan terlalu overwork dan jadual bekerja yang terlalu memberikan shift malam lah. Jadi pada sesi kedua Puan akan ceritakan di mana Puan telah mendapat beasiswa. Ya, betul.
sebenarnya dan Puan juga boleh di sesi kedua juga Puan ada menceritakan di mana Puan mendapat penyusunan jadual yang baru dan jadual itu sangat memberikan kelegaan pada Puan. Dan tapi pada masa itu juga Puan ada menceritakan yang Puan masih lagi berusaha untuk membiasakan diri dengan jadual baru, menyebabkan Puan sedikit mengalami masalah lah. Tapi masalah itu cuma dari segi adaptation untuk jadual baru lah. Okey. Puan juga masa tu Puan ada ceritakan yang Puan makin busy dengan assignment kerana apa ni new SEM kan. Puan juga ada exam. Dan sesi ketiga ini seperti yang kita tahu Puan dah okey, Puan dah emosi Puan dah stabil dan Puan juga boleh bekerjasama dengan suami Puan. Dan itu sajalah. Jadi saya minta izin dulu untuk tamatkan sesi pada sesi ketiga pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.